位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari di dalam Tuhan. 我们感谢主，今天可以再一次来到主的施恩宝座前，一起来敬拜神。 Kita bersyukur hari ini kita bisa sekali lagi datang ke hadirat Tuhan. 巴不得我们每一次来到主的跟前， Setiap kali kita datang ke hadapan Tuhan, 我们是带着渴慕的心、谦卑的心来敬拜神， kita membawa hati yang rindu dan rendah hati untuk menyembah Tuhan. 好让每一次我们敬拜神，我们有所领受。 Kiranya setiap kali kita datang menyembah Tuhan, kita memperoleh anugerahnya. 使我们越来越亲近神，越爱神。 Kiranya kita semakin dekat dan juga semakin mencintai Tuhan. 这个时候，让我们先低头，我们向神、向上帝祷告。 Saat ini mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. 天父上帝，我们满心感谢你， Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu 因为你的恩典在我们的身上丰富有余。 karena anugerahmu di dalam hidup kami begitu berkelimpahan. 我们是活在你的恩典中， Kami hidup di dalam anugerahmu. 我们感谢你可以给我们机会来敬拜神。 Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyembahmu. 你赐福这个聚会， Berkatilah ibadah ini. 预备我们的心， Persiapkan hati kami. 带着谦卑受教的心， Membawa hati yang rendah hati dan mau diajar. 让你的话语来塑造我们的灵性。 Kiranya ayat firman-Mu yang memimpin hati kami. 也求你帮助我们， Dan juga bantulah kami 可以活在神的正道上。 bisa hidup di dalam jalan Tuhan. 我们把这个时间全然的交托， Kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu. 我们这样祷告是完全的奉靠耶稣圣名求， Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们今天要思想的题目就是神的伟大与人的软弱构成了奇妙的对比。 Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah kebesaran Allah dan kelemahan manusia, kontras yang ajaib. 那么我们是从诗篇第8篇来思想， Kita akan merenungkan dari firman Tuhan Mazmur 8. 中文的圣经是第1节到第9节。 Dalam Alkitab Mandarin ayat 1 sampai 9. 那么印尼文的圣经诗篇第8篇是第2到第10节。 Dan dalam Alkitab Bahasa Indonesia dari ayat 2 sampai 10. 现在让我们来看诗篇第8篇。 Mari kita membuka dari Mazmur 8. 耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀显现于天，你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。我观看你指头所造的天，并你所城市的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，是万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都伏在他的脚下。耶和华我们的主，你的名在全地何其美！亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 大卫不是在看这个抖音或者读这个 WhatsApp， Daud bukan sedang melihat TikTok atau membaca WA, 而是在看着星空，看着这个伟大的星空， sedang menatap langit yang berbintang. 因为他意识到我们所在的世界不是偶然拼凑的混沌。 Karena ia menyadari bahwa dunia tempat kita hidup bukanlah suatu kekacauan yang tersusun rapi secara kebetulan, 而是神指头的这个艺术， melainkan karya seni jari Tuhan. 这是一个有秩序、有智慧，也是有美感的宇宙。
Ini adalah alam semesta yang teratur, rapi, dan indah. 亲爱的弟兄姐妹，我们不是这个宇宙的中心，而是神把我们放在这个宇宙中。 Saudara-saudari, kita bukanlah pusat alam semesta, tetapi Tuhan menempatkan kita di alam semesta ini 成为一个了解宇宙、这个回应宇宙的这个唯独的创造者。 menjadi makhluk ciptaannya satu-satunya yang memahami dan juga meresponi alam semesta. 就是受造者。亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 这是大卫这个为人类写的一首宇宙的宣言， ini adalah sebuah deklarasi kosmos yang ditulis Daud untuk umat manusia. 一篇用星辰学成的神学的论文， Sebuah karya tulis teologis yang ditulis dengan bintang-bintang. 一首牧羊人吟唱的宇宙的交响曲， Sebuah simfoni kosmos yang dinyanyikan oleh para gembala. 一纸人类在神面前荣耀的这个宣告书， Sebuah deklarasi umat manusia yang mulia di hadapan Tuhan. 也是一封写给每个我是谁的深夜疑问的回信。 Juga merupakan surat balasan untuk setiap pertanyaan larut malam tentang siapakah aku. 从诗篇第8篇，让我们来思想一个题目：神的伟大与人的软弱构成了奇妙的对比。 Dari Mazmur 8, mari kita merenungkan sebuah tema yaitu kebesaran Allah dan kelemahan manusia, kontras yang ajaib. 我们来看第一点，就是神的伟大荣耀超越诸天。 Poin yang pertama, kebesaran Tuhan, kemuliaan yang melampaui langit. 第1到第3节， Mazmur 8 ayat 2 sampai 4. 弟兄姐妹，你有没有试过晚上躺在草地上看星星？ Saudara-saudari, pernahkah Anda mencoba berbaring di rumput di malam hari? 请问你最后一次仰望夜空是什么时候呢？ Permisi tanya, kapan terakhir kali Anda menatap langit malam? 在这个被城市的灯光淹没的时代， Di zaman kita diselimuti oleh lampu-lampu kota, 我们习惯低头看手机、看抖音，却忘了抬头望星辰。 kita terbiasa menatap ke bawah, melihat WA, melihat ponsel, tapi kita lupa untuk melihat langit di atas. 但是大卫当他躺在旷野的草地上， Namun Daud ketika ia berbaring di padang rumput, 他仰望满天星斗时， ia menatap langit yang penuh dengan bintang. 他心中燃起了一首赞美的诗歌。 Hatinya penuh dengan suatu pujian. 耶和华我们的主，你的名在全地何其美！ Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. 大卫能够这样说， Daud dapat berkata demikian, 不是因为他有科学的知识， bukan karena ia memiliki pengetahuan ilmiah, 不是因为他看见云和图谱， bukan karena ia melihat peta Bima Sakti, 乃是因为他用心灵看见了神的荣耀，看见了神的伟大。 karena dengan hatinya ia telah melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 神的伟大从哪里可以看见呢？ dari mana kita dapat melihat kebesaran Tuhan? 在名字中看见神的伟大。 Melihat kebesaran Tuhan dalam namanya. 你将你的名显在全地。 Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. 在希伯来文化中，名字代表身份、本质、权柄、品格与显现。 Dalam budaya Ibrani, nama itu melambangkan status, hakikat, otoritas, karakter, dan manifestasi. 神的名是耶和华， Nama Tuhan adalah Yehova. 是自由拥有者，就是指神不是被创造的， Aku adalah aku, berarti Tuhan tidak diciptakan, 而是本来就是存在、永远存在的存在者。 tetapi sudah ada dan keberadaan yang kekal. 他的名如同避难所，让困苦的人可以投靠。 Namanya seperti tempat perlindungan bagi mereka yang susah. 当我们呼喊他的名， Ketika kita menyebut namanya, 不只是发音，而是连接了他的荣耀、信实和能力。 itu bukan sekedar pengucapan, tetapi berhubungan dengan kemuliaan, kesetiaan, dan kuasanya. 请问
你是否也活在这个荣耀的名字下？ Permisi tanya, apakah kalian juga hidup dalam nama yang mulia ini? 或者你还在依靠自己的名字、地位和这个成就？ Atau apakah saudara masih mengandalkan nama, status, dan prestasi Anda sendiri? 神的伟大从哪里可以看得见呢？ Dari mana kita dapat melihat kemuliaan Tuhan? 在婴孩的口中看见神的伟大。 Melihat kebesaran Tuhan dalam mulut bayi-bayi dan anak-anak. 你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力。 Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. 神的伟大并不需要强大的军队、 Kebesaran Tuhan tidak membutuhkan tentara yang kuat, 权势或是雄辩的这个康卫， kekuatan atau kefasihan berbicara untuk mempertahankannya. 反而是从弱小的生命中发出来。 Tetapi justru datang dari kehidupan yang paling lemah. 有没有人带过这个小宝宝？ Adakah yang pernah merawat bayi? 他们哭起来，能让整个屋子的人都瘫痪了。 Tangisannya bayi ini dapat melumpuhkan seluruh orang dalam satu ruangan. 可是你有没有想过，神用的是这种微小、轻轻的声音？ Tetapi pernahkah saudara berpikir Tuhan menggunakan suara yang lembut seperti ini? 不是轰炸机，不是坦克，是婴孩哭声来对抗敌人。 Bukan pesawat mengebom, bukan tank, tetapi suara tangisan bayi untuk melawan musuh. 神用最小的声音震动最大的仇敌。 Tuhan menggunakan suara yang paling kecil untuk mengguncang musuh yang paling besar. 他不是靠你有多强，而是你肯不肯被他使用。 Ia bukan melihat seberapa kuat saudara, tetapi apakah saudara bersedia untuk dipakainya. 曾经有个孩子在地铁唱《耶稣爱你》， Pernah ada seorang anak kecil yang menyanyikan lagu Jesus Loves You di kereta bawah tanah. 周围的人都停下来听， Orang-orang di sekitarnya pun berhenti mendengarkan. 甚至有的人一边听一边掉眼泪。 Bahkan ada yang sambil mendengarkan sambil meneteskan air mata. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 你以为那是唱歌吗？ apakah Anda berpikir itu adalah nyanyian? 那是神在打仗，用孩子的声音打中人的心。 Itu adalah Tuhan yang sedang berperang menggunakan suara anak kecil untuk menyentuh hati orang-orang. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 也许你现在觉得自己太普通了，太软弱了。 mungkin Anda berpikir Anda terlalu biasa dan terlalu lemah. 但神的荣耀就是要在你里面显出力量来。 Tetapi kemuliaan Allah akan menunjukkan kekuatan di dalam diri saudara. 神的伟大从哪里可以看见呢？ Di mana kita bisa melihat kebesaran Tuhan? 在星辰中看见神的伟大。 Kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam bintang-bintang. 我观看你指头所造的天，并你所城市的月亮星宿。 Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. 大卫看见什么呢？ Apa yang dilihat Daud? 他看见一个指头雕刻的宇宙。 Ia melihat alam semesta yang diukir oleh jari. 在希伯来的诗歌中，这是极其精致的这个表达。 Dalam puisi Ibrani, ini adalah sebuah ungkapan yang sangat halus. 对神来说，浩瀚宇宙就是艺术家用手指画出来的杰作。 Bagi Tuhan, alam semesta bagaikan sebuah masterpiece yang dilukis seorang seniman dengan jari-jarinya. 神不需要这个费力就能创造无尽的这个星序。 Tuhan dengan mudah dapat menciptakan galaksi yang tidak terhitung jumlahnya. 这是大能的这个表现，也是太美的显现。 Ini adalah pertunjukan kekuatan besar dan manifestasi yang luar biasa. 我们该如何面对神的伟大、神的荣耀？ Bagaimana kita seharusnya menghadapi kebesaran dan kemuliaan Tuhan? 不要以为你看不见神的荣耀，
Jangan Anda berpikir Anda tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. 你只是忘了去看。 Anda hanya lupa melihatnya. 他的神的荣耀，到处可见。 Kemuliaan Tuhan dapat kita lihat di mana-mana. 在日出，我们也可以看到他的荣耀； Dalam matahari terbit kita bisa melihat kemuliaannya. 在孩子的这个笑脸，我们也看到他的荣耀； Dalam senyum anak-anak kita bisa melihat kemuliaan 在 Tuhan. 祷告中的平安，看见他的荣耀。 Dalam kedamaian ketika berdoa kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 宇宙是神写给人类的一封无声的情书。 alam semesta adalah surat cinta tanpa kata-kata yang ditulis Tuhan untuk kita. 每一颗星星都是一句话， Setiap bintang adalah sebuah kalimat. 每次日出是一声温柔的问候。 Setiap matahari terbit adalah sapaan lembut darinya. 问题是你是否愿意抬头看一看？ Pertanyaannya, apakah Anda bersedia menatap ke atas dan melihat? 我们来看第二点， Mari kita poin kedua. 人在宇宙对比中显得极为渺小。 Manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam semesta. 第四节，人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟兼顾他。 Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? 人算什么 ？Enos， 人是脆弱、短暂的、受限的存在。 Apakah manusia, Enos? Manusia keberadaan yang rapuh, berumur pendek dan terbatas. 人是什么？ Apakah manusia? 这个问题是神学中最核心、最古老的议题之一。 Pertanyaan ini merupakan salah satu topik paling inti dan tua dalam teologi. 在圣经中，诗篇第8篇提出了这个疑问： Dalam Alkitab Mazmur 8 mengajukan pertanyaan ini. 人算什么？你竟顾念他？ Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? 大卫意识到，在浩瀚的宇宙中，人不过是尘土中的一粒尘埃。 Daud menyadari bahwa di alam semesta yang luas ini manusia hanyalah setitik debu di antara debu. 以下是几个著名神学家对人是什么的不同的看法。 Berikut adalah pandangan yang berbeda dari berbagai teolog terkenal tentang apakah manusia. 这个加尔文说，人的存在是为了荣耀神、顺服神，并在神里面找到意义。 John Calvin berkata, keberadaan manusia untuk memuliakan Tuhan, menaati Tuhan dan menemukan makna di dalam Tuhan. 卡尔巴特说，人与神在关系中才为人。 Karl Barth berkata, manusia menjadi manusia hanya dalam relasinya dengan Allah. 马丁路德说，人在本性上是破坏的， Martin Luther berkata, manusia pada hakikatnya rusak. 完全依赖神的恩典才能得救。 Sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Tuhan untuk diselamatkan. 弟兄姐妹，我们常常感到 Saudara-saudari, kita sering merasa 不配，因为我们看有罪，因我们有罪，常常失败； tidak layak karena kita memiliki dosa dan sering gagal. 无能，因为我们有重担，有极限； Tidak kompeten karena kita ada beban dan keterbatasan. 无价值，因世界只看重权势、财富与地位； Tidak berharga karena dunia hanya menghargai kekuasaan, kekayaan, dan status. 事实告诉我们， Fakta berkata, 所有活物出生初时，最没有本领的乃是人类。 di antara semua makhluk hidup, manusia adalah yang paling tidak berdaya saat dilahirkan. 牛马出生后1天便能行走， Anak sapi atau kuda bisa berjalan setelah dilahirkan 1 hari. 蜘蛛生出之后不久便能吐丝结网。 Laba-laba bisa mengeluarkan benang dan membuat jaring tidak lama setelah menetas. 唯独世人出生之后要经过1年，方才能够站立起来。 Hanya manusia yang membutuhkan waktu hampir 1 tahun setelah dilahirkan baru bisa berdiri. 你看见人幼小时，岂不是顶软弱无能吗？ Tidakkah Anda melihat seorang anak kecil
begitu lemah dan tidak berdaya. 除此之外，全世界上生产最痛苦的是人。 Selain itu, makhluk yang paling menderita ketika melahirkan adalah manusia. 糊口最艰难的是人， Yang paling sulit mencari nafkah juga manusia. 疾病种类最多的也是人， Jenis penyakit yang paling banyak juga manusia. 在千千万万的活物当中，最怕死亡的乃是人。 Di antara jutaan makhluk hidup yang paling takut akan kematian juga manusia. 一只鸡和一只鸭临死之前仍然悠悠自在，没有挂念死亡的将至。 Seekor ayam dan seekor bebek sebelum mati masih bebas dan riang tanpa khawatir akan kematian. 唯独人只有死毒钩常常挂念在心上。 Hanya manusia yang selalu membawa sengat maut dalam hatinya. 所以诗人说：“世人算什么？” Sehingga pemazmur berkata, apakah manusia? 但这正是在这种对比中出现了奇妙的转变。 Namun dalam kontras inilah muncul perubahan yang ajaib. 人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟兼顾他。 Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 神不像世界那样的衡量人， Tuhan tidak menilai manusia seperti dunia menilainya. 他顾念被轻看的、提升、被压下的人。 Ia memperhatikan mereka yang diremehkan dan meninggikan mereka yang ditindas. 你知道吗？ Apakah Anda tahu? 神创造了整个宇宙，但他最在意的不是银河系，不是黑洞，而是你。 Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, tapi yang paling ia perhatikan bukanlah galaksi, black hole, tetapi kamu. 你或许觉得自己不起眼，没人注意，被遗忘。 Mungkin Anda merasa Anda tidak berarti, tidak diperhatikan dan dilupakan. 但在神的眼中，你就是他在星空下设定的主角。 Tapi di mata Tuhan, kamulah tokoh utama yang ia tetapkan di bawah langit penuh bintang. 我们看圣经从来不隐瞒人的渺小与无能。 Alkitab tidak pernah menyembunyikan betapa kecil dan tidak berdayanya manusia. 人不值得神眷顾，但神却拣选纪念他。 Manusia sebenarnya tidak layak mendapat perhatian Tuhan, tetapi Tuhan tetap memilih untuk mengingatnya. 这是这个恩典的逻辑，不是这个娇羞的这个逻辑。 Inilah logika kasih karunia, bukan logika prestasi. 我们常常用成就来衡量这个价值， Kita sering menilai diri kita berdasarkan prestasi. 但神看重的是他顾念谁。 Tetapi yang Tuhan lihat adalah pada siapa ia peduli. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 你是否常因自卑、失败、软弱感到神不会理睬你？ apakah kamu sering merasa rendah diri, lemah, gagal, sehingga mengira Tuhan tidak peduli kepada kamu? 这些经文再次提醒我们， Melalui ayat firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kita, 神顾念你不是因为你配得，乃是因为他爱你。 Tuhan peduli kepadamu bukan karena kamu layak, tetapi karena ia mengasihimu. 我们看有一个出名的人，就是巴斯奥尔德林。 Ada seorang yang terkenal, tokoh yang terkenal yaitu Buzz Aldrin. 他是一位虔诚的基督徒，当时是在长老会做会友。 Ia adalah seorang Kristen yang taat dan saat itu adalah anggota gereja Presbyterian. 1969年7月20日，阿波罗11号成功登陆这个月球后， Pada tanggal 20 Juli 1989, setelah Apollo 11 berhasil mendarat di bulan, 奥尔德林事先得到了教会牧师的允许与支持，他随身携带了一小瓶的葡萄酒与这个生餐饼。 dia sudah memperoleh izin dan dukungan dari pendeta gerejanya, lalu membawa sebotol kecil anggur dan roti perjamuan kudus. 他在灯夜舱内默默地在舱中举行圣餐。
Di kabin di bulan ia mengadakan perjamuan kudus. 他在那里这样说，或是这样祷告。 Di sana ia berdoa, 当我仰望那无声的星空， saat saya memandang langit berbintang yang sunyi, 我只能安静的感恩。 saya hanya dapat diam dan bersyukur. 我是如此的渺小，但神竟顾念我。 Saya begitu kecil, namun Tuhan tetap mengingat saya. 我们来看第3点， Kita melihat poin yang ketiga. 神赐尊荣在软弱中戴上冠冕。 Tuhan memberi kemuliaan memakai mahkota di tengah kelemahan. 你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。 Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 人有神的形象，在受造界中扮演特殊的角色。 manusia memiliki gambar Allah dan memainkan peran khusus dalam ciptaan. 所以诗人大卫描述比天使微小一点。 Itulah sebabnya pemazmur berkata, manusia hampir sama seperti malaikat. 天使一词希伯来文是以洛信，是旧约中神的名字之一。 Kata malaikat di sini dalam bahasa Ibrani adalah Elohim, yang juga merupakan salah satu sebutan nama Allah dalam Perjanjian Lama. 因此可以翻译成为你叫他比神小一点。 Sehingga dapat diterjemahkan, engkau membuatnya sedikit lebih rendah dari Allah sendiri. 它的含义就是人像神有个性，是一种属灵的生命。 Artinya manusia serupa dengan Allah, memiliki kepribadian dan kehidupan rohani. 他的身体也许会死，归回尘土，但灵却继续，或是永远活着。 Tubuh manusia mungkin akan mati dan kembali menjadi debu, tetapi roh manusia tetap hidup selamanya. 人不是有进化而来的动物， Manusia bukanlah makhluk hasil evolusi. 人有其独特超然的地位， Kita memiliki kedudukan yang unik dan melampaui makhluk lainnya. 所以我们应当守住神给赐给人的这个地位。 Karena itu kita harus menjaga kedudukan yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 有没有人曾在生活中感到过我算什么？ pernahkah di dalam hidup Anda merasa siapakah aku ini? 我连今天都撑不过，那有什么荣耀呢？ Aku bahkan sulit melewati hari ini. Apalagi berbicara soal kemuliaan. 孩子成绩不好，工作没被肯定， Prestasi anak tidak bagus, pekerjaan tidak dihargai. 健康出状况，家庭不理解， Kesehatan memburuk, keluarga tidak mengerti. 你开始怀疑自己的这个价值。 Anda mulai meragukan nilai diri sendiri. 但今天我们来看，在神眼中那些看似最平凡的，甚至软弱的人， Namun hari ini kita melihat di mata Tuhan mereka yang tampak biasa saja dan bahkan lemah 是他亲自戴上冠冕的王子。 adalah raja-raja yang Tuhan mahkotai sendiri. 我们不是因为有力量的的荣耀， Kita bukan karena memiliki kekuatan sehingga dimuliakan, 而是在软弱中被神看重。 melainkan dalam kelemahan Tuhan melihat kita. 神不是拣选强者，而是抬这个高级这个卑微者。 Tuhan tidak memilih yang kuat, tetapi meninggikan yang rendah hati. 我们看一个实际的例子，在旧约就是夜市。 Kita melihat contoh nyata dalam Perjanjian Lama, yaitu Yusuf. 夜市在坑里，在这个监狱里，前途渺茫，一点希望都没有。 Yusuf pernah berada dalam lubang sumur di penjara dan masa depannya tampak gelap, tanpa harapan. 却最终成为宰相。 Namun pada akhirnya ia menjadi perdana menteri. 他不是靠着背景，而是靠着神的手戴上冠冕。
Ia bukan mengandalkan latar belakang, tetapi dimahkotai oleh tangan Tuhan. 注意诗篇第8篇第5节说：“赐他荣耀尊贵为冠冕，不是赚来的。” Perhatikan Mazmur 8 ayat 5 berkata, Engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, bukan ia memperoleh. 尊荣不是靠争来的，是被赐下来的。 Kehormatan tidak diperoleh dengan usaha, tetapi dianugerahkan. 你今天在工作中也许被否定， Mungkin hari ini dalam pekerjaan Anda tidak dihargai, 在家庭中被忽视， diabaikan di keluarga. 但神已经为你戴上看不见的冠冕， Tapi Tuhan sudah meletakkan mahkota yang tidak terlihat di kepala Anda. 那是身份，不是地上的职称，是属天的印记。 Itu adalah identitas, bukan jabatan duniawi, melainkan tanda surgawi. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 软弱者也能管理伟大的事。 orang yang lemah juga bisa dipercayakan perkara yang besar. 第6节，你派他管理你手所造的。 Ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. 神不是拣选完美的人来管理他的创造， Tuhan tidak memilih orang yang sempurna untuk mengelola ciptaannya, 而是用软弱之人来成就不可能的事。 melainkan memakai mereka yang lemah untuk melakukan hal yang mustahil. 在家庭照顾这个年迈的父母的你， Engkau yang merawat orang tua di rumah, 在公司默默坚持诚信的你， engkau yang jujur dalam pekerjaan, 在这个教会默默侍奉的你， engkau yang melayani diam-diam di gereja. 神都看见了。 Tuhan melihatmu. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 希伯来书引用诗篇第8篇， Kitab Ibrani mengutip Mazmur 8. 指向谁呢？ Menunjuk kepada siapa? 就是耶稣基督真正戴冠冕的人子。 Yaitu Yesus Kristus, anak manusia yang benar-benar mengenakan mahkota. 耶稣在十字架上戴的是谨记的冠冕， Mahkota yang dipakai Yesus di kayu salib, 却成了真正荣耀的君王。 tetapi menjadi raja yang benar-benar mulia. 他在软弱中、受辱中被藐视，被钉在十字架上， Dalam kelemahan ia dipermalukan, dihina, dan dipaku di kayu salib. 却为我们打开荣耀的大门， Tetapi ia membuka pintu kemuliaan bagi kita, 完成了人类真正的加冕。 menyelesaikan penobatan sejati bagi umat manusia. 因此，我们在他里面也同被尊荣，与他一同作王，一同坐在天上。 Karena itu kita dimuliakan di dalam Dia, memerintah bersama Dia, dan duduk bersama di surga. 人算什么？ Apakah manusia? 神说：“你是我亲手造的， Tuhan berkata, Engkaulah yang kuciptakan dengan tanganku sendiri, 是我尊荣加冕的， yang kuhormati dan kumahkotai, 是我心中最宝贵的。 yang paling berharga di hatiku. 愿你在软弱中昂起头来，因为你的头上戴着那属天的冠冕。 Kiranya engkau menegakkan kepalamu tinggi-tinggi dalam kelemahan, karena kepalamu mengenakan mahkota surgawi. 也许你今天身体有病， Mungkin hari ini tubuhmu ada penyakit, 情绪低落， emosi sedang down, 没有人欣赏你， tidak ada yang memujimu, 正经历家庭混乱。 sedang mengalami kekacauan dalam keluarga. 但更重要的是， Tetapi yang paling penting, 神对人的看法不一样。 pandangan Tuhan terhadap kita berbeda. 在本篇，大卫有勇气宣称， Dalam Mazmur ini, Daud dengan berani menyatakan, 神赐人荣耀尊贵为冠冕。 Tuhan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. 人是一切创造最高峰，按照神的形象被造，被称为万物之灵。 Manusia adalah puncak dari seluruh ciptaan, diciptakan menurut gambar Allah. Disebut sebagai makhluk termulia di antara semua yang ada. 现在我们来看应用的挑战。
Mari kita melihat tantangan untuk diterapkan. 每天早上起床对着镜子说一句：“我头上戴着神赐的冠冕。” Setiap pagi saat bangun tidur, tataplah cermin dan berkata, aku mengenakan mahkota dari Tuhanku. 每当想自我否定、轻视自己，你祷告一句：“主，我虽然软弱，但你看我为尊贵。” Setiap kali ingin menyangkal diri sendiri, berdoalah, Tuhan, meskipun aku lemah, Engkau menganggapku berharga. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 神不是因为我们强大才赋予我们冠冕， Tuhan tidak memberi kita mahkota karena kita hebat, 而是因为他伟大， tetapi karena Ia besar. 在我们软弱中赋予我们荣耀与使命。 Dalam kelemahan kita, Ia memuliakan kita serta mempercayakan kita misi surgawi. 我们虽然软弱， Meskipun kita lemah, 我们有伟大的神成为我们的神。 kita memiliki Tuhan yang besar sebagai Tuhan kita. 不要忘记，我们头上有看不见的荣耀的冠冕。 Jangan lupa di kepala kita ada mahkota yang tidak terlihat, mahkota yang mulia. 这是神白白的赐给我们荣耀的冠冕。 Ini adalah mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma untuk kita. 愿神赐福他的话语。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 让我们低头进入祷告。 Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. 主，我们感谢你， Tuhan Yesus, kami bersyukur 再次用你的话语来提醒教导我们。 sekali lagi melalui firman-Mu mengingatkan kami. 我们虽然软弱，常常犯罪，常常失败。 Meskipun kami lemah, sering berdosa dan sering gagal. 我们常常对自己没有信心， Kami sering tidak percaya diri, 轻看自己， merendahkan diri, 把自己贬低。 menganggap diri rendah. 我们再次被提醒，神你是伟大的神， Kami sekali lagi diingatkan, Engkau adalah Tuhan yang besar. 你没有轻视我们，没有撇弃我们， Engkau tidak merendahkan kami. 你在我们头上戴上一个看不见荣耀的冠冕。 Engkau memakaikan mahkota kemuliaan yang tidak terlihat di kepala kami. 当周遭不理睬我们，不看好我们， Meskipun sekitar kami tidak melihat, tidak memperhatikan kami, 但神还是看重我们， namun Tuhan tetap mempedulikan kami. 你仍然爱我们， Engkau senantiasa mengasihi kami. 你仍然要支持我们， Engkau senantiasa mendukung kami. 你仍然要使用我们， Engkau senantiasa mau memakai kami. 让我们紧紧抓住神的话语、神的应许， Kiranya kami terus berpegang kepada firman dan janji-Mu. 让我们忠心的依靠、仰望神， Dengan segenap hati berpegang kepada Tuhan. 靠着神的大能，我们凡事都能。 Berpegang pada kekuatan Tuhan, kami bisa melakukan semuanya. 你赐福每位在座的弟兄姐妹， Berkatilah setiap jemaat yang hadir 你 hari 知道他们现在所面对的这个问题。 Engkau tahu setiap masalah yang mereka hadapi. 当我们相信，我们知道神是爱我们、尊重我们、要使用我们， Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan mau memakai kami. 我们将祷告是完全奉靠耶稣圣名求， Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.